Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Nur Izzah binti Ahmad Suhaimi dan 3 orang lagi rakan saya iaitu Wan Habibah binti Wan Hassan, Nur Fatin Fatihah binti Azlan dan Nur Aisyah Amni binti Muhammad Azmi. Pada hari ini kami akan membentangkan kit pembelajaran yang telah kami cipta. Baiklah, berikut merupakan proses yang telah saya laksanakan dalam menghasilkan kit ini. Yang pertama, saya telah memilih satu bidang dalam DSKP Pendidikan Islam serta golongan pelajar yang ingin disasarkan. Bagi saya telah memilih bidang ibadah, topik puasa dan pelajar yang saya sasarkan ialah pelajar tahun 4. Yang kedua, saya telah menggunakan perisian PowerPoint untuk penghasilan kit ini. Yang ketiga, saya telah memasukkan unsur seni visual yang mana terdiri daripada warna yang menarik, bentuk-bentuk yang sesuai serta gambar yang bersesuaian dengan topik yang telah saya pilih iaitu topik puasa supaya ia lebih menarik perhatian pelajar untuk belajar mengenai topik puasa. Yang keempat, saya telah mengaplikasikan seni pergerakan dengan menggunakan animasi yang terdapat di dalam PowerPoint untuk membuatkan setiap bentuk dan gambar yang telah saya pilih di dalamnya tidak kaku dan boleh bergerak mengikut animasi yang bersesuaian supaya pelajar dapat belajar perkara tersebut dalam keadaan yang menyeronokkan. Apabila mereka juga dapat mengelakkan rasa bosan dan ngantuk apabila melihat kit ini. Dan yang kelima, saya telah memasukkan elemen muzik dengan saya telah mereka cipta sendiri lagu berdasarkan subtopik yang telah saya pilih iaitu subtopik perkara membatalkan puasa dan kepentingan puasa supaya pelajar lebih mudah untuk mengingati setiap isi pembelajaran dan mereka mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir, saya juga telah memasukkan soalan kuis berdasarkan topik puasa dengan meletakkan QR code untuk diimbas oleh pelajar apabila mereka telah melihat kit ini. Dan saya juga telah menukarkan kit yang telah saya cipta daripada menggunakan perisian PowerPoint ke dalam bentuk video supaya ia lebih mudah untuk diakses oleh semua pelajar walau di mana sahaja mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya, Nur Fatin Fatihah binti Azlan akan membentangkan mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan di dalam kit pembelajaran kami. Baiklah, pendekatan yang diaplikasikan oleh kami dalam penghasilan kit pembelajaran tersebut merupakan pendekatan tematik yang bermaksud sebagai sesuatu pengajaran yang disampaikan melalui konsep utama iaitu tema ataupun idea yang besar. Dan di dalam kit tersebut, kami telah memilih tema utama iaitu tema puasa yang mana seperti yang kita ketahui berpuasa di bulan Ramadan amat berkait rapat dengan kehidupan murid-murid yang beragama Islam oleh kerana pengalaman yang dibekalkan adalah benar dan akan memberi makna yang lebih berkesan kepada murid-murid yang beragama Islam dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tema tersebut dipecahkan kepada beberapa komponen kecil, contohnya perkara yang membatalkan puasa, syarat wajib puasa dan niat puasa. Di samping itu, pemecahan tema utama kami iaitu tema puasa di bulan Ramadan kepada beberapa komponen kecil seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi adalah bertujuan supaya penerangan setiap tajuk komponen kecil tersebut lebih jelas dan mudah difahami oleh murid-murid tahun 4. Dan pendekatan secara bertema tematik yang diaplikasikan menerusi kit ini diharapkan agar dapat membolehkan murid tahun 4 menganalisis,
membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan berkenaan kewajipan berpuasa serta perkara-perkara mengenai konsep puasa di bulan Ramadan agar membantu mereka dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan kunjung tiba kelak. Dan berpandukan tema berpuasa di bulan Ramadan, pelbagai cetusan idea menarik untuk merancang pelbagai aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan belajar sambil bermain yang telah diselitkan di dalam kit pembelajaran kami diharapkan agar ianya bersesuaian dengan tema utama kami iaitu konsep berpuasa di bulan Ramadan. Dan selain itu, kesinambungan aktiviti menerusi kit ini dipertimbangkan dengan sebaiknya supaya berkait dengan tema berpuasa dan bersesuaian dengan tahap kognitif para pelajar tahun 4 demi mewujudkan sesi pembelajaran yang mudah dan berkualiti bagi setiap pelajar. Supaya setiap pelajar dapat faham mengenai konsep berpuasa secara sama rata. Dan kami juga berharap tiada pelajar yang akan ketinggalan apabila belajar menggunakan kit pembelajaran kami. Dan secara keseluruhannya, murid akan dibimbing untuk memperkembangkan idea serta menyatukan fakta-fakta untuk membentuk satu konsep puasa di bulan Ramadan yang kukuh berdasarkan komponen-komponen kecil seperti syarat berpuasa di bulan Ramadan, syarat wajib puasa di bulan Ramadan, perkara yang membatalkan puasa, niat puasa dan ianya akan membentuk satu konsep puasa yang lengkap dan kukuh. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan lagi oleh Aisyah Amni. Okey, terima kasih kepada Fatin Fatihah. Seterusnya, kita akan sambung kepada strategi pengajaran pembelajaran yang digunakan dalam proses pembuatan kit. Dalam kit yang disediakan, terdapat dua strategi yang telah diaplikasikan dalam kit iaitu strategi berasaskan sumber atau bahan dan yang kedua ialah strategi berasaskan tugasan ataupun aktiviti. Okey, yang pertama ialah strategi berasaskan bahan dan sumber. Apakah itu strategi berasaskan bahan dan sumber? Ia bermaksud guru ini menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer dan lain-lain untuk menjalankan sesi pengajarannya. Penggunaan bahan-bahan ini haruslah ia berasaskan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran dan kebolehan murid. Jadi, guru perlu sediakan bahan atau sumber seperti menggunakan komputer riba dalam pengajaran dengan memastikan objektif pengajaran telah pun disasarkan dengan tepat supaya sesi pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Kit yang dibina, yang telah kami bina adalah menggunakan strategi berasaskan sumber dan bahan. Hal ini demikian kerana penciptaan kit itu sendiri telah pun kami menggunakan TMK iaitu teknologi maklumat seperti slide PowerPoint, Word Wall, aplikasi Super M untuk mencipta animasi dan sebagainya. Jadi, terdapat banyak kelebihan dalam menggunakan bahan seperti TMK ini kerana ia mampu menarik murid-murid yang sekarang ini banyak didedahkan dengan pelbagai teknologi maklumat yang canggih seperti telefon bimbit, iPad dan ini dapat membantu mereka ini meningkatkan semangat untuk belajar dengan lebih baik. Okey, baiklah. Yang kedua ialah strategi berasaskan aktiviti. Guru melibatkan murid dalam aktiviti ataupun tugasan yang memberi peluang kepada murid untuk memilih atau mengaplikasikan apa-apa yang telah mereka pelajari yang boleh mereka menyempurnakan aktiviti dengan jayanya. Aktiviti yang guru laksanakan atau dipilih haruslah berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar. Berdasarkan matlamat pengajaran, pelbagai aktiviti ini dapat disediakan. Contohnya, dalam kit ini,
Dalam kit yang disediakan terdapat aktiviti kuis yang dijalankan berpandukan kepada topik yang dipelajari serta aktiviti nyanyian bersama murid-murid bagi membantu mereka faham dengan lebih jelas. Jadi, dengan aktiviti ini dapat menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. Dan mereka bukan melakukan aktiviti secara individu. Mereka dapat melakukan secara berkumpulan. Itu bernyanyi bersama-sama. Jadi, oleh itu penting untuk kita sebagai bakal guru nanti mempelbagaikan aktiviti di dalam kelas supaya murid-murid ini tidak akan berasa jemu, bosan dan akan lebih ceria untuk menjalani proses pembelajaran mereka. Terima kasih kepada Aisyah Amni. Seterusnya insya-Allah saya Wan Habibah akan sambung pembentangan tentang teknik dan kaedah pengajaran yang digunakan di dalam kit ini. Kaedah dan teknik pertama yang digunakan di dalam kit ialah kaedah perbincangan. Perbincangan merupakan kaedah yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya melibatkan interaksi dua hala iaitu berlaku di antara murid dan guru. Teknik perbincangan dapat meningkatkan kefahaman murid tentang pembelajaran. Hal ini kerana kaedah ini bukan hanya bergantung kepada penjelasan dan penerangan guru semata-mata, malah murid juga boleh memberi pendapat mereka tentang persoalan-persoalan tersebut. Sebagai buktinya, teknik pembincangan yang dijalankan di dalam kit ini adalah ketika mana guru memaparkan tentang isi membatalkan puasa tanpa membunyikan suara. Dengan makna guru meminta murid membacakan isi yang tertera. Hal ini berlakulah teknik perbincangan antara murid dan guru. Teknik dan kaedah yang kedua digunakan di dalam kit ini ialah belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain dapat menarik minat murid untuk lebih fokus tentang isi pembelajaran yang disampaikan. Teknik ini juga dapat menarik penglibatan murid secara sama ada secara bersemuka ataupun secara maya, malah dapat membantu perkembangan sosial emosi dan kognitif murid untuk lebih baik dan cemerlang. Hal ini kerana minat murid lebih kepada permainan. Apabila guru mengaplikasikan teknik permainan ini di dalam pembelajaran, maka perkara tersebut akan menarik minat murid untuk belajar. Sebagai contohnya, terdapat lagu yang dicipta tentang perkara yang membatalkan puasa di dalam kit ini dan terdapat juga soal jawab yang menyerupai permainan yang mana dapat menarik perhatian murid dengan bunyi dan gambar yang menarik. Seterusnya, kesimpulan. Secara keseluruhannya, pemilihan pendekatan, strategi dan kaedah dalam pembuatan kit amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pemilihan yang sesuai dalam pembinaan kit dapat menarik perhatian murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Pendekatan tematik yang digunakan dapat membina dan mencipta sebuah kit pembelajaran yang teratur. Strategi berasaskan bahan dan aktiviti dapat meningkatkan kebolehan kognitif dan fizikal murid. Kaedah perbincangan dan belajar melalui bermain dapat melahirkan murid yang berdaya saing dalam pembelajaran mereka. Akhir sekali, perancangan pengajaran yang berkesan dapat membantu murid menguasai pembelajaran dan mencapai hasil pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.